قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. Barang siapa di pagi harinya aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, ia memiliki persediaan hari itu, maka seakan-akan telah disediakan di hadapannya dunia seisinya. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Jom pada malam ini kita sambung bacaan kitab Bekal Menuju Akhirat yang disusun oleh Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Kita berada dalam muqaddimah, dalam khatimah, dan bicara dalam khatimah ni adalah berkaitan dengan dunia serta tipu dayanya. Kita sedang melihat potongan-potongan hadis yang berkaitan dengan dunia. Banyak hadis yang dipetik. Pada malam ini sambungan hadis berikutnya, yang mana Nabi sebut man asbaha aminan fi sirbih. Barang siapa di pagi harinya, asbahani maknanya kita berpagi-pagi, masuk pada pagi tersebut. Aminan fi sirbihi, aman di tempat tinggalnya. Ada yang kata sirbihi itu dengan makna ahli keluarganya. Tu ada kata qil gitu. Qila ahlihi. Ada kata qil maskanihi wa tariqihi. Maknanya tempat tinggal dia ataupun jalan hidup dia. Pada pagi itu aminan, kita ni aman. Mu'afa fi jasadih. Kemudian bukan setakat aman, rumah kita aman, ahli keluarga kita aman, bahkan Nabi kata mu'afa fi jasadih, tubuh badan pun sihat, saliman minal asqami wal ilal, sihat daripada penyakit-penyakit. Itu di antara yang Nabi ajar pada kita, doa pada pagi dan petang, minta sihat. Doa Nabi pagi dan petang, Allahumma inni as'alukal afiyah. Wahai Allah, aku minta denganmu keafiatan. Pagi dan petang Nabi baca. Ataupun biasa kita duk baca, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah.
minta pengampunan dan minta afiat daripada Allah. Itu pun di antara doa yang warid daripada Nabi. Nabi minta supaya sihat tubuh badan. Mintanya pagi dan juga petang. Kalau tuan-tuan baca maksurat tu adalah dalam maksurat. Wazifah sughra pun ada rasanya. Wazifah kubra lagilah ada. Cuma pagi dan petang tu Nabi ajar pada kita minta keafiatan. Salah satu daripada perkara yang Nabi ajar kita minta pada Allah supaya dikurniakan keafiatan pada jasad. Mu'afa fi jasadihi, aman rumah tangga, sihat tubuh badan. Kemudian Nabi kata indahu qutu yaumih. Lepas tu lebih laginya memiliki persediaan hari itu. Memiliki persediaan ni maknanya ada makanan untuk hari tersebut. Tu qut tu maknanya makanan. Makanan untuk kita makan pada hari tersebut tu. Qutu yaumih. Makanan untuk makan pada hari tersebut. Ada. Maka Nabi kata, faka'annama hizat ilaihi dunya bihadafiriha. Orang yang macam ni keadaan dia, pagi-pagi bangun tenang je rumah tangga, tubuh badan sihat walafiat, makanan pun ada untuk hari tersebut. Orang yang macam ni Nabi kata hizat ilaihi dunya bihadafiriha. Orang yang macam ni seolah-olah diberikan kepada dia dunia seisinya dah. Pas kita lebih daripada cukup. Tak? Kau bangun pagi bertekak tiap-tiap pagi. Tak lah kan, senyap. Dia pagi-pagi kan. Habis-habis pun bertekak suruh anak bangun sembahyang subuh lah. Bising sekejap nak suruh bangun mandi. Bukan bergaduh pun. Kemudian tubuh badan pun sihat walafiat, boleh berjalan, pergi ke mana-mana lagi. Lepas tu makanan lebih daripada cukup sehari lah ada pada kita. Bukan nak makan sehari je kita ada di rumah tu. Bahkan beras pun 10 kilo beli, tak gitu? Ke 5 kilo je beli? 10 kilo dia kadang-kadang beli. Cak apa basmati lah tuan-tuan tak? Tapi bayar zakat murah sekali. Makan basmati yang paling mahal sekali. Tapi bila bayar zakat fitrah yang paling murah sekali. Jangan buat ilat itu. Cuma nak sebutnya ialah makanan yang ada di rumah kita tu bukan untuk satu hari, bahkan lebih daripada satu hari. Maka kalau itulah yang ada dalam rumah kita, lebih daripada dunia dah kita milik tu. Tu pada perkiraan Nabi. Sebab apa? Sebab sahabat zaman Rasulullah susah lagi daripada tu. Kalau kita boleh makan hari tu, hidup pun aman, tubuh badan pun sihat. Sahabat-sahabat Nabi kadang-kadang ada yang menunggu orang bagi. Menunggu, sekarang saya pernah sebutkan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk dalam keadaan khidmat pada Rasulullah sampai peringkat tak fikir bab soal makan ni. Ada orang bagi, makan, tak ada orang bagi, lapar gitu lah. Sehinggalah satu ketika terlalu lapar sangat dia. Terlalu lapar, tak tertahan dah. Kadang-kadang terpaksa membongkokkan diri untuk menahan sakit perut lapar. Keluarlah buat helah sikit. Pergi tanya sahabat-sahabat, antaranya Abu Bakar As-Siddiq, buat tanya soalan. Harap-harap Abu Bakar tengok muka aku ni lapar, diajak pergi rumah dia bagi makan. Tapi Abu Bakar pun tak faham. Jumpa dengan Sayyidina Umar pun begitu juga, tak faham. Jawab soalannya lah. Abu Bakar jawab soalan, Umar pun jawab soalan. Last sekali jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata, aku tahu sebenarnya engkau bukan nak tanya soalan, tapi engkau lapar. Jom pergi rumahku. Tengok ada apa-apa makanan yang boleh dimakan. Terus Rasulullah pun begitu juga. Tengok kalau ada apa-apa makanan yang boleh dimakan. Kalau ada. Kebetulan balik ada sahabat yang hadiahkan pada Rasulullah susu secangkir. Tak sama mana pun. Adalah susu sahabat bagi.
Tapi Nabi bila ajak Abu Hurairah untuk minum susu tersebut, dan susu ada dihadiahkan oleh sahabat, Nabi tak minum dengan Abu Hurairah je. Nabi suruh Abu Hurairah panggil semua Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni orang yang duduk di anjung Masjid Nabawi tu dulu. Kalau tuan-tuan pergi tanya Mutawif, mana bahagian Ahlus Suffah duduk? Situ kawasan orang-orang yang beriman pada Nabi, beriman pada Allah, tapi hidup dia susah. Jadi duduklah di anjung Masjid Nabawi itulah. Lebih kurang dalam puluh-puluh orang, 70, sebahagian ulama sirah sebut 70 orang, ramai. Nabi tak suruh Abu Hurairah yang lapar tersebut minum terus susu. Nabi suruh panggil semua Ahlus Suffah. Dalam fikiran Abu Hurairah, tak ada harapan dah aku nak minum. Susu tak banyak, suruh panggil Ahlus Suffah pula. Tapi itulah di antara mukjizat Rasulullah. Bila panggil semua Ahlus Suffah, Nabi suruh pula Abu Hurairah ni tolong bagi pada dia orang ni minum dulu. Yang laparnya Abu Hurairah. Tapi Nabi ajar tengok sahabat-sahabat yang dekat tu gitu. Walaupun lapar demikian, sabar. Kena ajar anak gitu lah. Dia balik sekolah lapar, lempar beg sekolah kan. Lapar nasi, lapar tu lapar ni, ajar dia sabar, ajaklah nanti mak masak ajak. Masukkan tasawuf pada dia. Tak payah buka kitab, masukkan tasawuf, sabar, biar dia faham sabar ni macam mana. Tahan diri sekejap. Tahan diri, bukan lapar macam Abu Hurairah. Anak kita makan dah di kantin sekolah, 2 kali makan dah. Sekolah kebangsaan makan dah, sekolah agama makan pula. Cuma nak balik rumah tu, on the way nak balik rumah tu lapar lah. Nak sampai ke rumah, nak tunggu antara maghrib isyak tu kadang-kadang dia berasa lama. Dia rasa lapar. Budak kan, body budak tak sama dengan body orang tua. Body orang tua ni cicoh biskut tawar pun okey dah tak kita. Biskut mayat kau orang panggil. Cuma nak sebutnya budak-budak gitulah. Tapi kena ajar sabar. Jaklah sabar, mak pergi beli jak. Bagi tahu dia sabar, suruh dia tahan diri dia daripada mengamuk, daripada marah, pergi mandi dulu, tukar baju dulu. Kalau tak solat dulu. Cuma nak sebutnya ialah Abu Hurairah diajar, dididik oleh Rasulullah, bagi hidang pada sahabat-sahabat minum, setiap seorang minum. Tak habislah susu tu. Nak beritahu itu mukjizat Rasulullah lah, tak habis. Sehinggalah sampai kepada Abu Hurairah semula cangkir tersebut. Rasulullah Abu Hurairah pun olah pada Rasulullah untuk minum. Kata Nabi, isyrab, engkau lah minum. Abu Hurairah pun minum. Minum sepuas hati dia. Setelah dia puas minum, dia bagi pada Rasulullah. Rasulullah kata, isyrab, minum lagi. Dia pun minum lagi. Sepuas hati dia. Selepas tu dia bagi pada Rasulullah. Rasulullah suruh dia minum lagi. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada dah ruang untuk susu ni masuk dalam tubuh aku. Maknanya kenyang sangatlah dia. Susu tu tetap ada, barulah Rasulullah minum. Last sekali minum. Itulah Rasulullah. Itu sifat ithar. Sifat yang Nabi ajar pada sahabat dia, ithar dipanggil. Ithar ni maknanya melebihkan orang lain daripada diri kita sendiri. Walau dalam saat kita perlu. Kalau saat kita tak perlu, tak boleh. Saat kita tak perlu, kita bagi pada orang yang tu, tak boleh. Itu bukan melebihkan orang lain. Sebab kita pun tak perlu pada masa tu. Kita bagi pada orang. Ni kita perlu. Kita lapar, kita pun dahaga, tapi mendahulukan orang lain. Tu kadang-kadang tak ada pada kita tu. Berebut ada. Berebut beratur. Nak ambil bihun je pun. Bihun nak cari batang kangkung sebiji, satu batang pun tak ada. Tapi berebut. Sebab apa? Sebab tak ada sifat ithar. Yang penting aku dulu. Paling-paling tidak kita duduk di depan holo pinggan pada orang. Itu ithar dipanggil. Tapi dah ambil pinggan kita. Ya bubuh. Belakang tak tengok dah. Tak cukup kuih. Tu perangai kita tuan-tuan. Rasulullah ajar sifat ithar pada para sahabat. Walau saat engkau perlu, dahulukan orang lain. Walau saat engkau lapar. Tu perangai kita dengan anak gitu. Tak gitu? Perangai kita dengan anak. Walaupun kita lapar, walaupun kita sebenarnya nak juga benda-benda tersebut, tapi kita dahulukan anak kita. Baju raya, beli anak dulu. Ayah tak apa, tak beli pun. Itu ithar. Kita pun sebenarnya nak jangok juga. Jangok faham ke?
Nak melawar juga kita pada hari raya. Tapi bila orang rumah tanya, abang tak beli baju raya ke? Tak yalah, baju raya tahun lepas ada dah. Dalam hati naknya beli baju raya. Tu sifat ithar. Sebab kita tengok bajet, tak berapa cukup bajet tahun ini. Dahulukan yang anak lah. Sebab apa? Bagi dia orang happy pada hari raya. Kita dulu-dulu happy dah. Tua-tua ni tak happy sangat pun tak apa dah. Menginsafi mati. Menginsafi nak mati. Ingat pada kubur. Lepas tu nak pergi ziarah kubur pula. Itu kita. Cuma nak sebutnya ialah sahabat-sahabat dididik dan diajar oleh Rasulullah sifat ithar. Sifat mendahulukan orang lain lebih daripada diri kita. Apatah lagi orang yang ada di sisi kita tu lebih memerlukan daripada kita. Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut kalau kita bangun pagi rumah tangga kita pun aman, tubuh badan kita pun sihat, makanan untuk hari tersebut pun ada, maka pada masa tu sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi dunia dah pada engkau tu. Syukurlah. Bahkan saya sebut tadi kita bukan setakat untuk hari ni, esok, lusa, seminggu, sebulan pun ada lagi makanan kita tu. Kalau orang lain dah terputus, boleh jadi kita boleh makan lagi. Sebab apa? Lauk dalam peti tu boleh makan untuk seminggu. Beli hari Ahad, seminggu makan. Tunggu Ahad pula, pergi beli. Maknanya bukan setakat dunia yang diberi oleh Allah Ta'ala, lebih daripada dunia kali ganda lah Allah Ta'ala bagi pada kita. Maknanya syukurlah. Jangan duk tomok lagi pada dunia yang tak diberi pada engkau. Tengok pada orang lain diberi, hasad pula pada orang tersebut. Jangan macam tu lah. Sebab apa? Yang ada di kita tu sebenarnya ibarat seperti dunia yang sepenuhnya dah Allah Ta'ala bagi pada kita. Bila kita boleh hidup macam tu. Baik. Mana tadi? Kalau nak banding orang Palestin ni, jauh sangatlah kita. Kita buang banyak makanan-makanan yang boleh dimakan lagi. Nak banding dengan orang Palestin, duk cari makanan-makanan dia. Baik. Itu satu. Jadi Nabi sebut pada kita kalau itulah keadaan dunia yang Allah Ta'ala bagi pada kita, sebenarnya itu adalah dunia dah Allah Ta'ala bagi pada kita. Cuma kita sebab kita tak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi tak nampak nikmat tersebut, nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu adalah sudah nikmat yang besar. Sebab tu dalam surah An-Nahl Allah Ta'ala sebut ya'rifunaha. Apa? Ya'rifuna ni'mat Allah. Mereka ni tahu itu adalah nikmat yang datangnya daripada Allah. Kemudian thumma yunkirunaha. Kemudian mereka tu mengingkarinya. Mengingkari maknanya tak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nikmat sihat yang ada pada kita. Berapa ramai orang yang di usia kita dah sakit. Tapi kita sihat walafiat. Sebab apa? Duk amal makan olive oil. Ya ke? Minyak zaitun tak tinggal. Minyak habbatus sauda tak tinggal. Makan setiap hari. Orang yang sebaya dengan kita, rambut memutih dah. Kita hitam molek-molek lagi. Muka macam orang muda lagi contohnya. Itu syukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Selera banyak lagi nak makan. Macam-macam, macam orang muda. Aiskrim budak pun kita makan. Bebuk dengan anak aiskrim cup. Bebuk dengan anak aiskrim Cornetto contohnya. Sebab apa? Kita rasa kita selera punya sama dengan budak lagi. Ada orang nak makan benda-benda macam tu kena tapis-tapis dah. Sebab apa dah? Sebab ada penyakit sukari, ada penyakit kencing manis. Ada penyakit itu, ini dan sebagainya. Tak boleh nak makan dah. Kita bantai je apa pun. Asal viral, kita orang pertama beratur. Tu diampang tuan-tuan dah. Viral apa? Pulut pagi. Tuan-tuan pergi. Saya pergi, tuan-tuan. Sebab tu saya boleh cerita. Saya pergi. Pukul 7 lebih saya pergi. Tu orang beratur dah. Kedai tak buka lagi. Kedai tak buka lagi. Beratur dua arah. Yang belah sini nak beli makanan nak beli nasi belauk. Yang belah sini nak beli nasi khabu, nak beli pulut pagi, nak ambil kuih dan sebagainya. Saya tahu tuan-tuan. Mana viral saya pergi. Saya orang beratur cari makanan, food hunter. Tuan-tuan orang lebih bagus daripada saya lagi. Cuma saya nak sebutnya ialah kalau itu yang Allah Ta'ala bagi pada kita, lebih banyak sangat dah daripada dunia. So tak payah duk tamak-tamak dah lagi lah. Nak lagi. Maknanya syukuri nikmat yang Allah Ta'ala
berikan pada kita. Jangan sampai kita terlupa dengan akhirat disebabkan oleh mengejar dunia, sedangkan dunia diberi cukup oleh Allah Ta'ala. Baik. Hadis berikutnya Nabi sebut bu'ithtu li kharabid dunya faman ammaraha falaysa minni. Hadis ni kalau tak silap ada dalam Ihya Ulumuddin ni. Banyak hadis-hadis dia ni diambil daripada Ihya Ulumuddin. Nabi sebut, aku diutus untuk tidak menumpuk-numpuk dunia. Ni bahasa Indo ni, tuan-tuan nak terjemah apa numpuk-numpuk? Bahasa Indo, numpuk-numpuk ni maknanya menimbun-nimbun. Gitu. Bahasa tuan-tuan, menimbun-nimbun. Maknanya mengumpul-ngumpul dunia. Faman ammaraha falaysa minni. Barang siapa yang memakmurkannya, memakmurkan dunia, bererti ia bukan golonganku. Tu Nabi sebut, aku diutus untuk tidak mengumpul-ngumpul dunia, menimbun-nimbun dunia. Maka barang siapa yang memakmurkannya, memakmurkan dunia, maka ia bukan daripada golonganku. Hadis ni kena faham betul-betul. Hadis ni bukan bermakna Nabi larang kita mengumpul dunia. Sini ni ulama sebut ialah mubalaghah. Kumpul dunia dengan cara yang melampau-lampau. Tu melampau tu yang jadi salah. Adapun kalau kita ada dah sebuah rumah contohnya, kita beli lagi sebuah rumah, ada lagi kelapangan pada kita, kita beli lagi sebuah rumah. Yang tu tak jadi salah pun pada agama sebab kita bukan curi. Kita kumpul duit tu daripada hasil titik peluh kita dengan kerja yang halal. Ada lebih, maka nak buat apa duit yang lebih ni? Daripada duduk habis pada perkara-perkara yang tak berfaedah, baiklah kita buat investment. Kita pun belilah rumah contohnya. Rumah yang kedua, rumah yang ketiga, dah ada lagi rumah yang keempat. Bukan itu menjadi satu kesalahan pada agama. Apatah lagi kalau kita plan rumah yang kedua nanti boleh jadi anak-anak untuk duduk, anak yang sulung, yang kedua, yang ketiga, itu semua kebajikan. Itu semua kebajikan yang kita buat pada anak-anak. Tak adalah mereka nanti bila kita meninggal, katakanlah mereka pun hidup tak senang mana, tak ada tempat tinggal, duk merempak menyewa di rumah ni. Tak ada rumah sendiri sampailah ketua tak ada rumah sendiri. Ada orang jenis macam tu kan? Sampai ketua duk menyewa je. Saya ingat bibi pengasuh anak saya dulu. Gitu. Duduk menyewa. Nenek lah kita panggil nenek sebab dia taraf mak kita kan. So anak-anak panggil nenek. Duduk menyewa kita. Lepas tu bila tuan rumah nak rumah tersebut, terpaksalah pindah pergi menyewa tempat lain pula. Tuan ni tua dah, tak larat dah sekarang ni, uzur sangat dah duduk atas kursi roda dah. Tapi rumah sendiri tak ada. Tu ada orang yang macam tu. Maknanya agama tak suruh kita sampai berikat tak nak fikirlah pasal rumah, aku nak menyewa jelah. Sebab apa? Hidup sementara je. Jangan tengok hadis pada satu sisi. Ada hadis yang lain, Nabi sebut dalam satu hadis sahih, antara kebahagiaan anak Adam ada 3 perkara. Dan ada antara kecelakaan anak Adam pun 3 perkara juga. Maknanya kesulitan, kesusahan yang berlaku pada anak Adam tu ada 3 perkara juga. 3 perkara yang menjadi kebahagiaan anak Adam tu, yang pertama Nabi bilang ialah al-mar'atus salihah. Tu bila seseorang dapat seorang perempuan yang solihah dalam hidup dia, maka dia diberi kebahagiaan hidup di dunia. Yang kedua Nabi kata wal maskanus salih. Nabi sebut tempat tinggal yang soleh, tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang sesuai. So kalau kita ada anak lelaki, anak perempuan, sesuainya berapa bilik minimum? 3 bilik. Jangan kita cari yang 2 bilik, minimumnya 3 bilik. Maknanya kita cari rumah besar sikit. Bukan kerana kita tamak,
Tapi sebab nak memberi keselesaan kepada anak lelaki, anak perempuan dan kita sendiri. Sebab antara kita dengan anak ada waktu aurat dia. Sebagaimana tuan-tuan baca dalam Quran tu lah. Salasu auratil lahum. Ada 3 masa waktu aurat antara kamu dengan anak-anak kamu sendiri. Antaranya ialah min ba'di salatil isya, selepas daripada sembahyang isya. Anak-anak nak masuk bilik kita kena minta izin. Sebab waktu tu waktu kita bersalin waktu kita tukar baju. Jangan anak-anak masuk bilik kita tanpa minta izin. Tengah-tengah tengok-tengok kita tengah tukar kain sarung. Kain sarung pula terbalik, tak tahu ke belah mana lagi. Anak-anak dah masuk dah bilik itu. Tu aurat antara kita dengan anak. Lepas tu kalau rumah kita hanya 1 bilik, 2 bilik, bukankah sukar untuk anak perempuan, anak lelaki nak tidur kat mana? Tu macam flat yang ada di Taman Melati, 2 bilik. Saya pernah menyewa di situ waktu belajar dulu, 2 bilik. So anak lelaki nak tidur kat mana? Anak perempuan dalam bilik dah. Anak lelaki tidur kat mana? Tidur kat ruang tamu. Kadang-kadang ada yang tidur di atas motor, di tempat parking motor tu tidur atas motor situ ya. Nak menunjukkan betapa nak kata kerajaan pun susah juga tuan-tuan. Kan tuan-tuan pandang ini madani ke bukan madani ini. Contoh tuan-tuan saya nak sebut. Kalau developer yang cakna, maknanya paling kurang rumah yang dibina ialah 3 bilik lah. 1 bilik untuk anak lelaki tidur, dia nak bersalin ke, dia nak buat apa ke dalam bilik dia. 1 lagi untuk anak-anak perempuan bebas. Tuan-tuan bayangkan kalau tak ada bilik anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki nak bersalin baju kat mana? So tak pelik kalau berlaku sumbang mahram. Sebab apa? Anak lelaki melihat aurat adik dia, kakak dia. Ataupun sebilik dengan mak ayah dan sebagainya. Macam-macam benda yang boleh berlaku dalam rumah tangga disebabkan oleh ketidakpatuhan kita pada agama. Sedangkan agama aja. Walaupun dengan anak-anak, engkau ada aurat dia dalam rumah tangga. Jadi nak sebutnya ialah, dalam hadis tadi, antara kebahagiaan yang disebut oleh Nabi, yang perlu diusahakan oleh seseorang lelaki, yang bergelar ayah ni, wali ni, ialah maskan salih. Tempat yang sesuai. Yang ketiga Nabi sebut ialah al-markabus salih. Kenderaan yang baik, yang sesuai, yang elok. Tengoklah kenderaan apa yang sesuai untuk anak kita. Kalau anak kita 8, takkanlah nak pakai kancing. Anak 8 nak muat macam mana kancing? Maknanya kena usaha ikhtiar. Biar kita ada rezeki lebih, boleh beli yang besar sikit, selesa untuk anak-anak naik, duduk, pergi mana-mana. Tapi kalau tak dapat juga, maknanya kita tak diberilah satu kebahagiaan hidup di dunia. Cuma Nabi suruh. Sebab apa? Itu salah satu daripada 3 perkara yang termasuk dalam min sa'adati ibni Adam. Nabi kata, antara kebahagiaan anak Adam 3. Maknanya Nabi suruh kita cari rumah. Dah kita orang mampu. Beli rumah 1 untuk kita tinggal dengan anak bini kita. Ada lebih lagi duit, beli yang kedua, beli yang ketiga. Niatnya ialah untuk anak-anak kita nanti yang belum tentu dia hidup senang macam kita, ada lebih duit macam kita. Kita ada lebih, okey, bolehlah duduk rumah ni. Maka itu kebajikan. Kebajikan yang kita tinggal, yang kita buat untuk anak-anak. Daripada kita habiskan duit duduk bayar pada kedai runcit harga rokok, baiklah kita beli rumah. Baiklah kita beli perkara-perkara yang diperlukan oleh anak-anak kita pada masa akan datang. Apa yang mereka perlu? Ada orang kaya, saya kenal ada orang kaya seorang. Jutawan lah. Rumah dia pun 4 juta lebih. Rumah dia. Tiap-tiap anak dia yang besar, dia bayar deposit rumah. Lepas tu, anak dia yang dah bekerja tu bayar bulan-bulan. Tujuan dia ialah supaya duit anak-anak yang dah mula bekerja ni tak habis ke tempat lain. Ada komitmen terus, iaitu rumah dulu. Lepas tu dah nampak senang sikit anak dia yang dah mula bekerja ni, dia tolong bayar pula untuk muka kereta pula. Walaupun kereta yang anak-anak dia pakai tu, kereta Malaysia lah. Walaupun dia tak pakai lah kereta Malaysianya, cuma nak sebutnya ialah anak-anak dia bermula dengan kereta Malaysia, tapi dia bantu mula-mula tu. Supaya apa? Anak dia ada komitmen awal untuk menyempurnakan hidup.
Sebelum bawa orang lain masuk dalam rumah, maknanya sebelum berpasangan dah ada rumah sendiri, dah ada kereta sendiri. Tu dia bantu, tu dipanggil kebajikan yang kita buat untuk anak-anak. Adapun di sini maksud hadis ni bu'itsu li kharabid dunya faman ammaraha falaysa minni ni, siapa yang memakmurkannya berarti ia bukan golonganku. Yang ni orang yang terlampau. Melampau-lampau dalam menumpuk-numpuk dunia, dalam menghimpun-himpun dunia. Sebab bila nak menghimpun dunia ni, dia tak lari daripada satu penyakit, iaitu hubbud dunia, cintakan dunia. Lepas tu bila nak kepada dunia, kita nak kepada apa? Tak boleh nak beli rumah kalau kita tak ada harta. Maka dia masuk satu penyakit lain, iaitu hubbul mal. Dan kita tak akan dapat harta yang banyak kalau orang tak kenal kita. Maka kita kena ada satu lagi penyakit, iaitu hubbus syuhrah, nak kepada kemasyhuran. Bila orang kenal kita, barulah kita dapat duit banyak, projek pemasuk banyak, sebab orang kenal kita. Kalau orang tak kenal, jawab dia jadi kontraktor kelas C lah sampai bila-bila. Tapi kalau orang kenal, orang bagi macam-macam projek pada kita. Sebab tu orang nak sangat tu kadang-kadang beli gelaran datuk negeri-negeri tertentu. Sebab apa? Orang dengar nama datuk tu orang rasa lain dah. Orang rasa nak bagi kepercayaan pun lebih berbanding dengan orang yang tak ada gelaran datuk. Tu dah berbeza dah. Jadi orang yang nak kepada harta, dia kena cari dulu kemasyhuran. So berhimpun 2-3 penyakit yang berangkai ni. Hubbud dunya, hubbul mal, hubbus syuhrah. Kalau kita tak jaga yang ni. Nak boleh makan sedap, begitu juga. Nak boleh makan sedap, nak kena ada duit. Nak kena ada duit banyak, nak kena orang kenal kita. Tu dia berangkai penyakit tersebut. Asalnya ialah perut kita nak makan. Tapi tak boleh nak makan sedap kalau kita tak ada duit. Dia masuk hubbul mal, cintakan harta. Galik cari harta sampai peringkat ibadat terabai. Semayang pun tidak, apa pun tidak. Mengaji pun tidak dan sebagainya lah. Sebab apa? Nak cari harta. Nak dapat harta banyak, kena ada kemasyhuran, barulah boleh dapat. Kalau tidak, tak dapat. Tuan-tuan tengok yang handle kes Fatzura, apa tuan-tuan? Fatah dan Fazura. Tuan-tuan tengok kan masa kenyataan Fazura selepas dia mula-mula bercerai tu, belakang dia kan ada lawyer tu. Belakang dia, tuan-tuan perasan tak? Kau tuan-tuan tak tengok? Tuan-tuan ni bagus. Di belakang dia tu ada lawyer seorang. Lelaki lah. Lawyer tu rakan kongsi pada orang kaya yang saya kenal tu, yang rumah 4 juta lebih tu. Tu, masyhur baru dapat benda-benda macam tu. Orang kenal, artis percaya pada dia, dia boleh handle kes ni dan boleh menang di mahkamah. Barulah orang pergi cari artis ni ada masalah pula keluarga dia. Pergi cari pula. Kalau tak masyhur, siapa nak cari? Kawan-kawan saya ada yang lawyer. Sama hidup macam kita. Duduk di apartmen, kita duduk tanah di rumah landed, dia duduk di apartmen, mampu beli yang tu. Sebab apa? Tak masyhur. Cuba jadi lawyer yang masyhur. Masyhur dapat. Orang cari lagi. Artis ni cari. Artis lagi lah banyak bayar. Tu contoh. Jadi, masuk dalam hati kita berbagai jenis penyakit. Kalau tak ada penyakit tu tak ada masalah lah. Dia masalahnya ialah yang melibatkan hati kita. Nak kepada kemasyhuran. Tujuannya ialah nak pada harta banyak. Dia datanglah pula tamak. Bila nak kepada harta banyak, dia mari dia pula hasad dengki. Dia datang pula buruk sangka. Nanti dia banyak benda-benda yang lain lagi. Semuanya berpunca daripada hubbud dunia. Sebab tu hubbud dunia ni antara yang disebut ialah ra'su kulli khati'ah. Kepala bagi penyakit-penyakit ataupun kesalahan-kesalahan yang lain. Ibarat kalau kereta api, dia kepala gerabak. Belakang tu penyakit-penyakit lain. Apa yang duk datang lagi? Hasad dengki. Bila orang lain lebih daripada kita, mula rasa dengki. Bila kita ada lebih, mari sombong pula, mari takabur, mari ujub, mari nak kepada sum'ah. Sebelum dapat dulu nak kepada hubbus syuhrah, nak kepada itu ini dan sebagainya. Tu gerabak tu semua penyakit belaka tu. Lepas tu berapa penyakit duduk dalam hati kita kalau kita tak rawat. Sebab tu puncanya ialah dunia.
Puncanya ialah dunia. Jadi kalau orang tu pandai, bijak, tak ada masalah ambil dunia. Sebab apa? Nabi Sulaiman diberi dunia oleh Allah Ta'ala. Zulkarnain diberi dunia oleh Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman tak apa, kita letak tepi sebab dia Nabi dan Rasul, maksum. Zulkarnain bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi Allah Ta'ala bagi dunia timur dan barat pada dia. Nama pun Zulkarnain. Orang yang memiliki dua tanduk. Dua tanduk terisyarat pada timur dan barat, dia kuasai dua-dua. Maknanya hak milik dia dua-dua, timur barat. Tapi tak salah. Allah Ta'ala bubuh dalam Quran lagi nama dia. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang orang yang bernama Dzulqarnain. Kalau Allah Ta'ala ambil bubuh figure ni dalam Quran, maknanya ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak highlight pada orang tersebut. Salah satunya ialah Dzulqarnain diberikan dunia kepada dia. So adakah dia ada ketamakan? Tak ada lah benda tu pada dia. Tapi diberi dunia. Sebab tu depan nanti ada hadis yang berikutnya. Orang yang tak menjadikan dunia ham dia. Cita-cita dia, kehendak yang sangat-sangat dalam hati dia, maka orang ni Allah Ta'ala datangkan dunia di depan dia. Tapi kadang-kadang orang yang tak meletakkan akhirat di depan dia, maka kadang-kadang yang ni lebih susah daripada orang yang diberi dunia. Lebih susah lagi dia nak mencari dunia. Nak tak dapat, nak tak dapat. Depan nanti dia sebut satu hadis lain. Cuma nak sebut sini ialah orang yang memakmurkan dunia ni maknanya memakmurkan dengan melampau-lampau sehingga ada penyakit-penyakit mazmumah yang merosakkan diri seseorang. Itu maksud bu'ithu li kharabid dunya tu. Bukan maknanya Nabi nak suruh kita memusnahkan dunia, tidak. Bahkan saya sebut dalam hadis yang tadi kan, Nabi suruh cari rumah yang elok, kenderaan yang elok. Bahkan ada lagi sambungan-sambungan daripada hadis, bukan 3 tu saja, ada 3-4 lagi yang disebut dalam riwayat yang lain. Baik. Hadis berikutnya last. 2 minit sempat ni. Man kanat niyatuhu. Baca niyatuhu. Dia tulis itu niyatahu. Tapi dalam riwayat lain sebut gini, man kanatil akhiratu hammah. Gitu. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun, adalif wa hiya raghimatun wa man kanat ad-dunya hammahu. Wallahu a'lam lah, dia guna perkataan niat kat sini. Dia kadang-kadang masyayikh ni, kadang-kadang buku yang ditulis ni ditulis oleh murid. Kadang-kadang lah buku ditulis oleh murid, maknanya murid mendengar ucapan-ucapan daripada guru, dia pun tulis. Dan para masyayikh ni kadang-kadang dia meriwayatkan hadis dengan makna. Sebab dia ingat makna tersebut, jadi dia sebut. Sebab dia orang fasih bahasa Arab, dan jadi dia meriwayatkan hadis dengan makna. Kadang-kadang kita cari sebiji macam hadis ni dalam matan kita hadis tak bertemu. Boleh jadi ni meriwayatkan hadis tu dengan makna. Baik. Boleh jadi juga kita yang fakir ni tak bertemu dengan matan yang disebut dalam kitab ni. Ada sebenarnya, tapi kita tak bertemu disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang ada pada kita. Baik. Cuma yang saya bertemunya ialah hadis ni bunyi macam ni, man kanatil akhiratu hammah. Gitu. Siapa-siapa yang dia letak akhirat tu cita-cita dia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan hati orang tersebut rasa kaya. Siapa-siapa yang letak akhirat lebih dalam hidup dia. Hammah ni maknanya perkara yang paling utama dalam hidup dia mikir ialah akhirat. Maka orang yang macam ni Nabi kata Allah Ta'ala akan jadikan hati dia berasa kaya. Berasa kaya ni maknanya berasa cukup dengan apa yang ada. Benda tu bukan kita boleh buat. Kita ni kadang-kadang ada banyak berasa tak cukup. Tak ada lagi lah tak cukup. Padahal duk masuk tiap-tiap masa kita. Sebulan sekali kalau tuan-tuan government, maknanya sebulan sekali ada je masuk. Tapi berasa tak cukup.
Sebab apa? Sebab letak dunia di hadapan kita, jadi keutamaan kita. So jadi tak cukup. Hati kita akan jadi fakir. Tapi kalau letak akhirat di depan kita, Allah Ta'ala akan jadikan hati kita ni berasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Itu janji Nabi. Allah Ta'ala akan berikan rasa kafafa. Makna rasa mencukupi dengan apa yang ada, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Ataupun Allah Ta'ala jadikan hati kita ni ada sifat qanaah. Maknanya lawan kepada sifat tamak. Ada sifat qanaah, maknanya berpada dengan apa yang ada, cukup dengan apa yang ada. Itu mari dalam hati kita bila kita meletakkan akhirat di hadapan. Ataupun Allah Ta'ala jadikan hati kita ni tak berhajat pada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Kalau rada tak cukup pun ngadu pada Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala. Itu sebagaimana yang saya dah sebut kisah Anas bin Malik kan. Anas bin Malik, antara doa yang Nabi doa kepada Anas bin Malik, Nabi doakan banyak harta. Allahumma akthir malahu wa waladah. Itu antara doa yang Nabi baca kepada Anas bin Malik ketika mak dia Ummu Sulaim datang serah Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk jadi khadam. Bila mak dia minta doakan kepada Anas, antara yang Nabi doa pada Anas ialah Allahumma akthir malah. Wahai Allah, perbanyakkan harta dia. Itu kata tak salah. Tak salah harta. Bila harta tu duduk pada orang yang betul. Tak salah. Sebab apa? Harta tu jadi jalan akhirat. Tapi kalau harta tu duduk pada orang yang tak betul, maka jadi jalan menuju neraka. Jalan yang menyebabkan seseorang tu lagi jauh daripada Allah Ta'ala. Nabi minta, Allahumma akthir malah, perbanyakkan kepada Anas bin Malik harta dia, dan perbanyakkan pada Anas bin Malik anak dia. Sehingga Anas bin Malik sendiri menceritakan keadaan diri dia, aku ni antara golongan Ansar yang paling kaya sekali. Sebab berkat doa Nabi supaya banyak harta. Dan aku orang yang paling ramai anak. Disebutkan 90 orang lebih anak Anas bin Malik. Ramai tak ramainya zuriat yang lahir daripada Anas bin Malik. Jangan tanyalah berapa ibu. Tuan-tuan baca sendirilah kisah Anas bin Malik. Takkanlah seorang ibu 90 lebih kan. Mesti lebih daripada 4 lah ibu dia. Kalau seorang 10. Seorang 10 baru 40 deh. Baru 40. Mesti lebih daripada 4 lah. Tapi perceraian di zaman Rasulullah tak sebagaimana perceraian di zaman kita. Perceraian di zaman kita ni disebabkan oleh hawa. Disebabkan oleh hawa nafsu. Lepas daripada bercerai lagi keruh keadaan dia. Lepas tu pernikahan dan perceraian tak sama tujuan dengan apa yang berlaku di zaman para sahabat. Di zaman kita ni lebih kepada hawa. Kahwin pun kerana hawa, bercerai pun kerana hawa. Adapun zaman Rasulullah memikirkan tentang bagaimana nak meramaikan ummah yang soleh dan solehah. Kalau dengan 2, 3, 4 ibu tak mencukupi, boleh jadi dengan 5, 6, 7, 8 ibu sesuai. Untuk orang yang soleh macam Anas bin Malik ni. Melahirkan ulama-ulama besar pula lepas daripada Anas bin Malik meninggal. Jadi yang diceraikan oleh Anas bin Malik bukan dibiar oleh Anas bin Malik. Kan tengok tadi dia orang yang paling kaya di kalangan Ansar. Bukan maknanya dicerai kemudian diungkit balik. Range Rover tu bila nak hantar? Itu kita. Perangai kita gitu. Adapun di zaman Rasulullah tak menjadi satu pergaduhan pun. Cuma anak-anak tetap dijaga, dinafkahkan. Itu benda-benda yang berlaku di zaman Rasulullah, zaman para sahabat. Baik. Cuma nak sebutnya ialah orang yang meletakkan akhirat di depan mata dia, antaranya ialah Allah Ta'ala jadikan dia ni orang yang tak berhajat pada manusia. Duduk dalam keadaan paling-paling dia rasa fakir pun dia meminta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang mengurus kefakiran dia ataupun ketidakcukupan dia. Baik. Wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Panjang lagi hadis ni, 2-3 baris lagi. Sambung mula. Sambung pertemuan yang akan datang. Sebab nak subuh dah tak? Bunyi tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.